Baik, salam sejahtera. Hari ini kita nak bincangkan tentang poligon. Poligon sekata dan tidak sekata. Dan rumus-rumus untuk mencari sudut pendalaman dan sudut peluaran. Baik, mari kita lihat rumus-rumusnya. Baik, sebelum kita masuk rumus-rumus, kita bincangkan poligon sekata dan tidak sekata. Baik, tandakan ataupun petikkan dengan palang seperti tanda betul untuk poligon sekata dan pangkah untuk poligon tak sekata. Okay, mari kita cuba buat mana yang sekata kita tanda betul dan tak sekata, poligon tak sekata kita pangkahkan. Okey, kita mula daripada kiri ke kanan . Baik, poligon ini sekata ke tidak sekata? Sekata. Sekata kita tandakan betul. Mengapa dia sekata? Setiap sisinya adalah sama panjang. Jadi tanda macam ni maksudnya sisi dia sama dengan semua sisi. Sepunyalah semua ni. Dan sudut dia pun sama. Jadi kita tanda betul. Poligon apa ni dipanggil? Dia ada 5 sisi kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 dipanggil poligon pentagon. P-E-N-T-A-G-O-N. Pentagon. Betul? Sebab sisi 5. Berapa sudut pendalaman dia? Sudut pendalaman ni adalah berapa? Dan jumlah sudut pendalaman dia semua ni berapa? Jadi kita akan bincangkan mengenai rumus dia untuk mencari setiap sudut pendalaman ini. Baik, yang kedua. Adakah poligon sekata? Jadi dia bukan poligon sekata, poligon tak sekata. Kenapa? Mungkin ada dua sisi yang sama, tapi sisi yang atas dan bawah ni tak sama . Kalau ada yang tak sama aja, dia bukan poligon
sekata atau poligon tak sekata lah. Maksudnya tak seragam. Maka poligon tak sekata. Okey, seterusnya poligon sekata ke atau poligon tak sekata? Jadi kita lihat di sini ada dua sisi yang sama. Tapi dasarnya segitiga ini tak sama. Ini maksudnya bila satu je tak sama sisi dia, maka poligon tak sekata. Jadi kita pangkahkan. Boleh? Okey, akhirnya poligon sekata ke poligon tak sekata? Baik. Jadi dia adalah poligon sekata sebab sudut dia semua sama. Bila sudut dia semua sama, sisi dia pun sama. Jadi sisi yang sama, sudut yang sama adalah poligon sekata. Baik, kita pergi kepada sudut pedalaman dan sudut keluaran poligon. Jadi untuk hasil tambah sudut pedalaman, itu semua jumlah sudut dia, sekata ke tidak sekata ke, kita akan guna formula N tolak 2 darab 180 darjah. N ialah bilangan sisi. Jadi kita boleh uji rumus ni dengan segi 4. Okey, segi 4 ada berapa sisi? 4 sisi kan? Jadi 4 sisi, N ialah sama dengan 4. Jadi 4 tolak 2, 2. 2 darab 180, berapa? 360 darjah. Jadi segi 4 ada 360 darjah kan? Betul? Seperti soalan yang akhir tadi. Segi 4 tepat. Maksudnya setiap sudut dia mempunyai segi tepat. Sudut tepat. Iaitu 90 darjah kan? Jadi 90 darjah darab 4 sudut ada berapa? 360 darjah. Jadi rumus ni boleh digunakan untuk mencari sudut pendalaman bagi poligon. Sebarang poligon. Ada 9 sisi ke, 10 sisi, 10 dan tak hingga sisi dia kan? Kita boleh cari. Baik, jadi cuba kita cari bilangan segitiga yang terbentuk dalam poligon tersebut dan cari jumlah sudut pendalaman. Jadi, cikgu jelaskan soalan ini dulu. Jadi, kita boleh bahagikan bagaimana untuk mendapat segitiga.
kita mula daripada mana-mana bucu, kita mula daripada bucu ini dan kita cantumkan pada bucu yang lain. Jadi kita akan dapat bentuk segitiga. Satu kan. Lepas tu, cantumkan lagi daripada puncak ni, 2. Jadi berapa segitiga ada? 1, 2, 3. Jadi bilangan segitiga yang terbentuk adalah 3. Boleh? Semua poligon asalnya pada segitiga lah. Kan? Segitiga. Ada 3 segi, 3, maka dia akan bentuk sisi pentagon yang tak sekata kan? Betul tak pentagon? 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi adalah pentagon. Jadi hasil tambah sudut pendalaman berapa? Kita masukkan bilangan sisi dia. Yang tadi ini bukan sisi bilangan sisi, ini bilangan segitiga. Kita cari N dulu. Bilangan sisi dia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita gunakan rumus ini untuk mencari hasil tambah sudut pendalaman semua dia. Semua semua ni. Maksudnya jumlah dia semualah. Macam segi 4 tadi kan. Segi 4 tadi 360 darjah. Tapi kalau untuk segi 5 atau dinamakan pentagon berapa? Jadi kita masukkan dalam rumus N tolak 2 darab 180 darjah. Maka N adalah ini 5 sisi. 5 tolak 2, 3. 3 darab 180, 540 darjah. Boleh? Jadi untuk pentagon jumlah sudut dia semua untuk poligon sekata atau tidak sekata adalah 540 darjah. Boleh? Makin bertambah sisi dia, makin bertambahlah hasil tambah sudut pendalamannya. Semakin besarlah sudut pendalaman dia. Boleh? Okey, cuba awak lukis sisi ni. Berapa ni sisi dia? Cari bilangan segitiga berbentuklah poligon berikut dan cari jumlah sudut pendalaman dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita pilih mana-mana puncak kita nak cantumkan satu garisan putus-putus sehingga sampai ke setiap sudut ini. Seperti ini kan, 1 kan. Itu kita buat daripada sini juga. 2. Lepas tu ada berapa tu? Cuba lukiskan. Pilih satu puncak. Macam tadi. Macam tali kan kita gantung pada satu sudut. Lepas tu kita ikat kepada sudut yang lain. Tapi punca dia satu saja. Jadi punca dia sini Boleh? Kita nak buat di sini pun boleh. Punca di sini 1, lepas tu 2, lepas tu berapa tu dapat? Ada 3, ada 4 tak? Ada berapa bilangan segitiga dia?
Okey, dapat lukiskan dia punya garisan tu untuk membentuk segitiga. Dah cuba dah. Jadi dia ada mula daripada sini lah. 1. Okey, 1. Tu kita buat lagi 4 2, 3. Ada lagi satu lagi. Hilang mana? Ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. Sini ada satu lagi satu kan? 4. Okey, berapa sisi dia? Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita masukkan N dia sama dengan 6 gantikan. Dapat berapa? Jadi N tolak 2 darab 180. N tolak 2, 4. 4 darab 180 dapat semua jumlah sudut ni ataupun dipanggil sudut pendalaman, hasil tambah sudut pendalaman. Kan istilah dia hasil tambah sudut pendalaman adalah 720. Jadi apa nama untuk poligon ini? Sisi dia ada 6 kan? Jadi 6 dipanggil apa? Jadi ada segi 3 poligon ni, ada segi 4, ada segi 5 dipanggil pentagon. Ada segi 6 dipanggil hexagon. Hex kan? H-E-K-S-A-G-O-N. Hexagon. Boleh rujuk dalam buku teks kalau ada untuk lihat nama-nama pentagon. Ada tak? Maksudnya jumlah semua sudut ditambahkan, dijumlahkan. Okey, seterusnya sudut pendalaman Sudut pendalaman ni masuk setiap sudut. Dan ini untuk poligon serata saja. Dan sudut keluaran poligon. Okey, sudut pendalaman dia sama juga N tolak 2 darab 180. Tapi dia bahagi juga dengan sisinya. Baru kita dapat setiap sudut pendalaman itu. Boleh? Dan sudut peluaran ni adalah sudut di luar daripada poligon. Nanti kita lihat macam mana sudut peluaran tu. Rumus dia 360 darjah bagi N. Boleh? Okay, contoh. Cari sudut pendalaman dan sudut peluaran bagi poligon sekata. Poligon sekata dengan 6 sisi. Jadi sudut pendalaman ni berapa? Kita masukkan sisi dia berapa? 6 tolak 2 darab 180 darjah. Lepas tu kita ditambah dengan bahagi bawah dia. Bahagi N. Maksudnya bahagi 6. Jadi kita akan dapat setiap sudut. Jadi kita dah cari kan 6 tolak 2 darab 180 720 kan. Jadi 720 bagi 6 sisi ataupun 6 sudut dapat berapa? 120. Jadi sudut pendalaman untuk poligon
sisi 6 atau dipanggil apa tadi? Hexagon adalah 120 darjah. Boleh? Baik, sudut peluarannya berapa? Kita guna rumus 360 darjah bagi dengan sisi dia 6 dapat 60 darjah. Okey. Okey, cuba kita lukiskan poligon sekata 6 sisi ataupun dipanggil apa tadi? Hexagon. Okey, boleh lukiskan dengan sudut pedalaman dia 120 darjah. Boleh? Langkah pertama, kita tentukan sudut pusat bulatan. Sudut pusat sama dengan 360 darjah dibahagikan 6 sisi sama dengan 60 darjah. Kedua, dengan jangka lukis, terbuat satu bulatan dengan jumlah sudut 360 darjah. Kemudian daripada pusat terbina jejari dari pusat ke lengkuk bulatan. Seterusnya, dengan jangka sudut, kita ukur 60 darjah. Dan kita bina sektor pertama dengan nilai sudut 60 darjah. Seterusnya, sektor kedua 60 darjah. Sektor ketiga dan keempat seterusnya kelima akhirnya kita sambung semua sisi pada setiap jejari untuk mendapatkan bentuk hexagon. Okey, kita gantikan. Dapat sudut pendalaman 3/2 darab 180 mesti bahagi dengan 3 sebab ada 3 sudut 3 sisi. Jadi setiap sudutnya 60 darjah kan. Ke sudut peluarannya 360 darjah.
Okey, dapat berapa? 8 / 2 darab 190 bahagi 8. Dapat berapa? 135. Okey, sudut pengeluaran berapa? Okey, 360 darjah bahagi 8 berapa? 45 darjah. Jadi dengan bulatan, buat satu bulatan 60 darjah bagi N, dan terus juga kita guna rumus ini, tapi kita nak cari bilangan sisi. Okey, cari bilangan sisi poligon berikut menggunakan rumus ini. Okey, dia bagi sudut pengeluaran 40 darjah. Jadi kita dapat sudut pengeluaran di sini kan. Jadi kita boleh cari bilangan sisi. Jadi gunakan kaedah algebra asas untuk dapatkan N. Okey, macam mana kita nak tukar N ni naik ke atas? N ni sebagai rumus. Sudut pengeluaran ni sebagai sebutan. Jadi sudut pengeluaran 360 darjah bagi N sama dengan 45 darjah kan. Sudut pengeluaran ni 45 darjah. Jadi N ni kita naik ke atas bahagi dari darab. Yang darab dari bahagi. Jadi kita tukar tempat. N sama dengan 360 darjah bagi 40 darjah. Dapat 9 sisi. Boleh? Sembilan sisi Jadi sudut pendalaman ni berapa? Kita pun boleh kira di sini Berapakah sudut pendalaman ni? Senang saja. Sebab dia garis lurus kan. Sudut pendalaman dengan sudut luaran ni dia garis lurus. Jadi 180 lah. Garis lurus sudut bagi garisan lurus adalah 180 darjah kan. Jadi 180 darjah tolak berapa? 40. Dapat 140 darjah kan dalam dia ni. Nampak di sudut pengeluaran. Kita tolakkan 140 dengan 40. Dapat dah sudut baki dia ini. Boleh? Okey, seterusnya cari bilangan sisi poligon berikut. 45. Okey, berapa sisi untuk sudut pengeluaran dia 45 darjah? Ini dia dah buat Tadi 40 kan? Okey, tadi 40. Ini 45 pula.
40 darjah tadi dapat 9 sisi dia. Yang tadi tu 40 Ini 40. Ditukarkan 40. Jadi 40 darjah sama dengan 360 darjah bagi N 9. Yang ini baru 45. Okey, berapa sisi dia? Enam ke, 7 ke, 8? Jadi 360 darjah bagi N sama dengan 45. Kita tukar je tempat ni. Jadi 360 darjah bagi 45. Tukar tempat saja. 45 darjah. Jadi bahagi N sebagai rumus. Jadi 360 darjah bagi 45, 8 kan? Okey, dapat? Okey, seterusnya 120 darjah. Kita kena cari sudut perluaran dia dulu. Baru kita dapat cari sisi dia. Okey, berapakah sudut perluaran dia? Di sini. Kena cari sudut perluaran ni. Okey, berapa sudut perluaran? Nak cari sudut perluaran mesti sudut perlawanan ni tolak dengan 180. Mengapa tolak dengan 180? Sebab sudut ni 180. Mengapa 180? Sebab dia garisan tegak. Garisan tegak kan 180 kan? Jumlah dia semua ni. Sini sampai sini kan? Nampak tak sekuensi ni? Nampak Jadi 180 tolak 120, baki ni dapat berapa sudut luaran dia? 60 kan? Jadi sudut luaran dia 60. Jadi N sama dengan 360 darjah bagi 60. Ini kita tukar siap-siap Maksudnya N nya kita dah naik ke atas. Jadi 360 darjah bagi 60 darjah sama dengan 6 sisi. Okey, ada soalan? Boleh faham tak?
Faham sikit Dia senang je sebab dia garisan lurus. Dia guna rumus ni saja. Guna ni rumus ni. Dan ni N ni kita naik ke atas sebab kita tahu sudut pengeluaran dia. Sudut pengeluaran dia beri. N tidak diberi. Jadi kita tukar tempat je lah sebab kita nak cari N. Gunakan asas algebra. Bagi dari darab naik atas. Yang ni turun bawah. Tukar tempat je. Jadi sisi dia sama dengan 360 darjah bahagi dengan sudut pengeluaran dia. Okay, siapa dah masuk bab ni Ramai dah masuk bab poligon ni? Dah masuk dah? Baik. Soalan akhir kita cuba buat, kita selesaikan masalah ini. Satu pad tanda berhenti dan berbentuk oktagon. Ni oktagon A. Ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia OKTAGON. Oktagon. Oktagon ni segi berapa? Segi 6. Segi 6 ke segi 8? Segi 8 kan? Segi 6 tu dipanggil apa? Siapa ingat? Hexagon. Segi 6 hexagon. Jadi ni oktagon segi 8. Sekata dilekatkan pada dinding bata. Cari nilai bagi sudut X. Okey, nak cari sudut X, kita kena cari sudut pedalaman dulu. Berapa setiap sudut ni? Bila dapat sudut pedalaman, maka kita boleh cari sudut luaran. Sebab garis lurus ni sudut pedalaman tambah dengan sudut luaran dapat 180. Sebab garis lurus kan dia punya sudut 180 darjah kan. Jadi kita kena cari sudut pedalaman. Okey, berapakah sudut pedalaman dia? Gunakan rumus tadi. Dapatkan sudut pedalaman dahulu. Okey, cuba dapatkan sudut pedalaman. Guna rumus tadi. Apakah rumus dia? Sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 darab 180 darjah bagi N kan? Okay, berapa? Lepas tu baru kita next step untuk dapatkan X. Okey, siapa dapat sudut pedalaman? Tak ingat oktagon ni berapa sisi? Kira dia punya ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N tu kita ganti dengan 8. Okay, 8 tu tolak dengan berapa? 2 darab dengan 180 darjah bagi 8. Guna rumus tadi, sudut pedalaman, dapat berapa?
Okey, dapat tak? Jadi N tu 8. Sisi dia 8. Jadi gantikan dalam rumus. Gantikan saja, senang. N 8. Gantikan N tu sama 8. Jadi sini pun ganti N sama 8. Tolakkan dia, darabkan 150 bagi 8. Dapat 135. Okay, seterusnya kita nak dapatkan X macam mana? Berapakah jumlah sudut ni semua ni? Sini sampai sini. $180. Kita dapat yang mana tadi? Dalam ni kan? Yang sini ni, dalam ni. Faham tak? Baik, kita dah dapat tadi garisan dia tadi, sudut pedalaman. Yang dalam ni kita dapat 135. Ni garis lurus. Garis lurus kan? Kalau garis lurus, berapa jumlah sudut dia? 180 darjah. Kan? Kalau lurus. Jadi X. Macam mana nak cari X? Semua ni 180. Yang ni kita dapat sudut pedalaman tadi 135. Yang ni sudut dalam dia. Nah, ini bersambung pada yang papan tanda tu. Semua ni 135. Ni 135. Setiap sudut ni 135. Semua 135. Jadi ni 135. Ni X. Jadi nak dapatkan X berapa? Jadi X mestilah 180 darjah tolak dengan 135. Dapat berapa? Sini. Okay, berapa sudut dia? Saya markkan untuk cikgu berapa dia dapat? 45 darjah. Sini 45 darjah kan? Jadi awak campur balik 135 campur 45 dapat 180 penuh. Betul? Jadi garis lurus mesti 180 darjah. Boleh? Sebab tu kita cari sudut pedalaman dia. 135. Ni semua 135. 135. Sudut pedalaman ni maksudnya setiap sudut dalam dia 135. Dengan syarat dia mesti poligon sekata. Tak sekata tak boleh bahagi dengan 8 Boleh? Oleh itu X sama dengan 180 darjah tolak dengan 135 45 darjah. Jadi X ni 45 darjah. Di sudut perlawanan ni 45 darjah. Sini 45 darjah. Dia mesti lurus macam ni. Ni lurus 45 darjah ni sudut perluaran. Ni sudut perluaran. Sudut perluaran. Kalau kita jumlahkan sudut perluaran ni semua sama dengan 360. Okey, ada soalan lagi? Nak tanya?
Okey, baik. Jika tiada, kita tangguh dulu kelas kita. Kita jumpa pada bulan November nanti, Boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.